الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu lagi pada pengajian kita pada kali ini untuk mata pelajaran sirah. Baik, kita akan menyambung pengajian kita bagi mata pelajaran sirah ini pada unit 2. Unit 2 iaitu Perang Badar. Okey, kita telah habis sebelum ini pada tajuk konsep jihad dalam Islam. Okey, kita dah habis. Jadi pada kali ini kita akan teruskan dengan peristiwa Perang Badar. Okey, dengar. Semua pelajar boleh dengar elok dan kita akan ambil iktibar ataupun kita ambil pengajaran daripada peristiwa Perang Badar. Okey, boleh buka muka surat 6 pada buku teks. Okey, Perang Badar. Perang Badar berlaku pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Dia berlaku pada 17 Ramadan. Masa ni tengah bulan puasa. Orang Islam masa ni mereka perang dalam bulan puasa tahun kedua Hijrah. Sekarang ini adalah tahun 1442. Jadi peristiwa ni berlaku kalau ikut tahun Hijrah tu ialah 1440 tahun yang lalu. Peperangan ini berlaku di Lembah Badar. Jadi di tempat itu mereka panggil Lembah Badar yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Okey. Di antara Mekah dan Madinah tu ada satu tempat itu dinamakan tempat itu sebagai Lembah Badar. Perang Badar merupakan peperangan yang pertama dalam sejarah Islam. Okey. Dalam sejarah Islam sebelum tu tak berlaku lagi peperangan. Jadi Perang Badar ni ialah perang yang pertama yang berlaku di antara umat Islam dan musyrikin pada masa tu. Ini adalah perang yang pertama. Sebab berlakunya peperangan ini, mestilah setiap peperangan itu mesti ada sebab yang berlaku. Macam mana tercetusnya perang tersebut. Jadi perang ini adalah untuk mendapatkan harta umat Islam semula yang telah dirampas oleh kaum musyrikin Mekah semasa penghijrahan umat Islam ke Madinah. Okey. Masa umat Islam dengan Nabi Muhammad SAW dari Mekah, mereka nak berhijrah ke Madinah. Harta mereka, mereka tinggalkan semua harta. Jadi harta mereka semua di Mekah itu semua dirampas semasa berlakunya penghijrahan. Jadi perang ini adalah untuk rampas balik apa yang orang musyrikin pada masa itu rampas daripada umat Islam semasa berlaku hijrah. Jadi yang kedua adalah untuk melemahkan ekonomi kaum musyrikin Mekah. Okey, untuk melemahkan ekonomi kaum musyrikin Mekah pada masa itu. Maksud kata orang musyrikin Mekah pada masa itu dia kaya sangat. Jadi perang ni adalah untuk
bagi mereka tak kaya dah. Jadi umat Islam boleh jadi lebih kaya daripada umat orang musyrikin Mekah pada masa tu. Yang ketiga adalah untuk mempertahankan Islam. Jadi untuk mempertahankan umat Islam pada masa tu. Okey, kronologi. Kita tengok kronologi yang berlaku. Kronologi ni adalah kita kata alur cerita ataupun peristiwa yang berlaku. Mula-mula macam mana boleh jadi, akhirnya siapa yang menang. Itulah kita panggil kronologi yang berlaku ketika Perang Badar. Okey. Kita tengok bawah tu, muka surat 6 lagi. Kaum muslimin mendapat khabar tentang rombongan perdagangan musyrikin Mekah yang dalam perjalanan pulang dari Syam. Okey. Orang Islam pada masa tu, mereka tahu bahawa ada orang kafir ni, mereka ni geng-geng yang perdagangan lah, mereka ni nak berniaga yang nak pulang daripada Syam. Okey, rombongan itu diketuai oleh Abu Sufyan. Kaum muslimin merancang untuk menahan rombongan itu, rombongan perdagangan tu. Orang Islam rancang untuk menahan rombongan tu, untuk merampas mereka punya bahan dagangan mereka tu dan mendapatkan semula harta mereka yang telah dirampas oleh musyrikin Mekah. Jadi Abu Sufyan mendapat tahu tentang rancangan kaum muslimin. Orang musyrikin ni pun hebat juga. Dalam rancangan orang Islam tu, rupanya orang musyrikin dah tahu dah rancangan tu. Mesti ada orang dalam ataupun spy yang telah dihantar oleh Abu Sufyan tu sendiri ataupun orang musyrikin tu. Okey, kita tengok seterusnya apa yang jadi pada muka surat 7. Abu Sufyan ni dia menghantar utusan ke Mekah untuk mendapatkan bantuan. Bila dia tahu orang Islam dia nak serang, orang Islam nak tahan mereka punya rombongan ni, Abu Sufyan ni, dia pun cepat-cepat minta bantuan daripada orang Mekah. Masa tu dia tak balik Mekah ni, dia on the way ataupun dalam perjalanan nak balik ke Mekah. Jadi dia hantar bantuan. Apa yang orang Mekah, bila orang Mekah dapat tahu kaum musyrikin Mekah ni, mereka hantar 1,000 orang tentera. 1,000 orang, ramai yang dipimpin oleh Abu Jahal untuk membantu rombongan perdagangan Abu Sufyan. Orang kafir pun mereka mai dengan orang musyrikin ni, mereka mai dengan 1,000 orang tentera yang diketuai oleh Abu Jahal. Jadi apa yang berlaku lepas tu, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui tentang kedatangan 1,000 orang tentera musyrikin itu, baginda yakni Rasulullah pun mengetuai 313 tentera Islam untuk mempertahankan kaum muslimin tersebut. Jadi orang Islam ni masa tu tak ramai. Jadi Nabi Muhammad SAW ni takat itu hanya mampu mengumpulkan 313 orang sahaja tentera nak lawan dengan 1,000. 300 lawan dengan 1,000. Maksud kata 3 kali ganda tentera orang musyrikin. Jadi apa yang berlaku lepas tu? Akhirnya kedua-dua pasukan tentera itu bertemu di Lembah Badar. Apabila bertemu di Lembah Badar, berlakulah peperangan tu. Dalam peperangan tu, pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah, berlaku pertempuran di antara tentera musyrikin dengan tentera Islam. Pada peringkat awal, pada mula-mula nak perang tu, tak semua sekaligus mereka bertempur. Orang Islam akan hantar orang dia 3 orang, orang musyrikin akan hantar 3 orang, dan kita lawan 3 lawan 3. One by one, 3 lawan 3.
Peperangan ini melibatkan pertembungan satu lawan satu antara 3 orang pahlawan Islam dengan 3 orang pahlawan musyrikin. Satu lawan satu. Maksud kata 3 orang daripada Islam, 3 orang daripada musyrikin, mereka akan lawan satu lawan satu. Siapa dia daripada umat Islam ni? Daripada umat Islam ada Ubaidah bin Haris. Dia akan lawan dengan orang musyrikin iaitu Utbah bin Rabi'ah. Daripada orang Islam lagi, Ali bin Abi Talib akan melawan Al-Walid bin Utbah. Daripada Islam lagi, Hamzah bin Abdul Muttalib akan melawan Syaibah bin Rabi'ah. Jadi mereka ni lawan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghantar bantuan kepada tentera Islam dengan menurunkan malaikat untuk mengaburi mata tentera musyrikin. Okey. Jadi orang Islam ni yang 313 ni nak lawan dengan 1000 orang musyrikin ni, jadi tak masuk akal lah sebab ramai sangat orang musyrikin. Jadi dengan bantuan malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentera Islam ni jadi ramai. Jadi bolehlah orang Islam nak lawan dengan 1000 orang. Orang Islam yang sikit 313 ni mampulah untuk berlawan dengan orang musyrikin. Tentera musyrikin melihat bilangan tentera Islam seperti sangat ramai. Mereka nampak ramai sangat. Jadi mereka pun dengan perang pun mereka akan rasa lebih takut bila nak lawan dengan orang Islam. Hakikatnya, bila bilangan tentera Islam hanyalah sebanyak 313 sahaja. 313 orang sahaja berbanding dengan tentera musyrikin sebanyak 1000. Hakikatnya 313 sahaja. Cuma dicampur dengan tentera daripada malaikat ni sebagai nak mengaburi mata. Jadi mereka nampak ramai. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tentera Islam beroleh kemenangan. Tengok bawah sikit. Okey. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tentera Islam beroleh kemenangan yang besar, beroleh kemenangan yang sangat besar. Namun begitu, 14 orang tentera Islam syahid, manakala 70 orang tentera musyrikin terkorban, termasuklah Abu Jahal. Okey, walaupun umat Islam menang, umat Islam telah syahid seramai 14 orang. Tetapi orang musyrikin ni lagi ramai. Mereka 70 orang terkorban. Orang Islam ni walaupun sikit, 14 orang sahaja yang syahid. Orang kafir ni sehingga 70 orang terkorban, termasuklah Abu Jahal sendiri. Okey. Selain itu, 70 orang tentera musyrikin telah ditawan. Jadi 70 orang ditawan oleh umat Islam. Jadi begitulah kronologi yang berlaku semasa berlakunya Perang Badar. Okey. Jadi kita bolehlah ambil sedikit daripada pengajaran daripada Perang Badar itu sendiri. Okey, setakat itu sahaja pengajian kita untuk kali ini, untuk mata pelajaran sirah. InsyaAllah kita akan sambung pada pelajaran kita yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.